Baik, lebih sebulan kekejaman dan kezaliman Israel di Gaza, angka oleh Kementerian Kesihatan Gaza mendedahkan lebih 10,000 nyawa rakyat Palestin terkorban disebabkan perang yang tidak diketahui bila akan tamat. Dan dalam tempoh sebulan ini, beberapa siri serangan yang sangat dahsyat bertubi-tubi malah tidak berperi kemanusiaan dilakukan oleh tentera Israel atas hujah mahu hapuskan Hamas. Dan bukan itu sahaja, disebabkan sekatan dan kepungan, telekomunikasi diputuskan dan kem pelarian kini juga menjadi sasaran. Dan perkembangan terkini menjadikan Palestin terjerumus ke kancah kemanusiaan paling buruk dalam sejarah. Dan bagi mengupas secara keseluruhan perang Israel-Palestin ini, genap sebulan berlanjutan, kita ada di talian Fellow Bersekutu International Center for Counter-Terrorism ICCT, Dr. Ahmed Al-Muhammadi. Apa khabar, Dr.? Selamat tengah hari. Selamat hari, Alhamdulillah. Baik, Dr. Kita nak terus kepada soalannya. Bagaimana sebenarnya dah genap 1 bulan ini, angka korban juga sudah melebihi 10,000 orang. Satu angka yang saya boleh kira, satu angka yang sangat banyak, dan gesaan oleh PBB juga telah mengatakan gencatan kemanusiaan perlu dilakukan segala. Jadi apa kesimpulan dalam pemerhatian doktor mengambil kira sebulan perang ini berlaku yang memakan korban begitu banyak, bangunan serta infrastruktur juga, bagaimana kita nak menafsir tindak tanduk Amerika Syarikat dalam situasi sekarang ini? Terima kasih, Aziz. Ada beberapa pemerhatian yang kita boleh buat. Yang pertama sekali adalah kalau kita melihat kepada tindak tanduk Israel pada ketika ini dan menggunakan pengalaman yang lalu sebagai satu panduan, Israel adalah sebuah negara yang akan meletakkan satu sasaran ataupun objektif, dan dia akan pursue objektif itu sampai dia dapat ataupun sampai dia accomplish the objective. Sebagai contoh, di Lebanon pada tahun 80-an, kalau tak salah 82 macam tu, apabila PLO mensasarkan Israel dan menjadikan Lebanon sebagai base staging point, Israel decided untuk pergi ke Lebanon dan menghapuskan PLO. Dan mereka pergi ke sana dan memang menghapuskan PLO. Dan mereka juga melakukan terlibat dalam massacre Shabra dan Shatila pada ketika itu. Akibat daripada itu, apa yang berlakunya adalah Israel mencapai objektif, tetapi hasil daripada serangan Israel ke atas Lebanon, kumpulan Hezbollah yang timbul. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kita dapat melihat bahawa oleh kerana tahap kekejaman Israel telah mencapai satu tahap yang tidak pernah kita tengok negara lain buat dan berani buat, maka hubungan dengan Amerika sedikit terjejas dari segi kegagalan Amerika untuk nak kontrol Israel supaya tidak melakukan sesuatu yang akhirnya dan image dia. Tapi bagi saya Israel tidak kisah perkara itu kerana mereka mempunyai penasihat-penasihat bangsa. Bagaimana mereka boleh melakukan kegiatan seperti itu, gross violation of international law, gross violation of international humanitarian law, tetapi boleh terlepas daripada International Court of Justice. Itu adalah perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiganya, saya memandang bahawa peperangan ini akan berterusan sehingga Israel mencapai objektif, dan saya rasa Israel boleh menghapuskan infrastruktur Hamas di Gaza, tetapi menghapuskan Hamas secara keseluruhan, Israel tidak akan berjaya. Baik, Doktor ada cakap tadi mengenai objektif yang Israel ingin capai sebelum boleh tamatnya perang di antara kedua-dua negara ini. Tetapi sebenarnya apa sebenarnya objektif yang kita tidak tahu, sebab objektif utamanya seperti yang dilaporkan di dada-dada akhbar dan media, mereka ingin sebenarnya mereka ingin Hamas membebaskan tahanan, tetapi bila Hamas membebaskan tahanan, mereka menolak pula. Tapi apa sebenarnya di balik tindak tanduk Israel ini, apa yang mereka mahukan sebenarnya yang kita semua masih tidak tahu? Dalam pengajian ketenteraan dan pengajian security studies, ada dua perkara yang kita boleh consider. Yang pertama sekali adalah the operational objective. Apa yang kita boleh nampak dan baca dalam akhbar mereka itu adalah operational objective. Maksudnya adalah dari segi operation ketenteraannya, objektifnya adalah pertama untuk menghapuskan Hamas di Gaza. Dan mereka sedang melakukan perkara itu.
Dan yang keduanya adalah untuk mendapatkan semula hostage yang ditahan oleh Hamas. Itu adalah di antara orang panggil sebagai the operational objective ataupun the stated objective. Saya yakin Israel mempunyai niat-niat yang lain yang mereka kongsikan. Dan sebenarnya apa yang saya nampak, banyak perkara Israel tidak mendedahkan dari segi operational details. Apa yang saya dapat merasai daripada apa yang dibuat sekarang ni, pemerhatian saya adalah Israel mempunyai ejen-ejen di ground sekarang ini untuk melihat apakah perkembangan on the ground dan memberi nasihat kepada tentera Israel untuk mensasarkan target-target tertentu di Gaza pada hari ini. Jadi di kalangan orang Palestin sendiri, di kalangan orang-orang tempatan sendiri, ada yang menjadi tali baru Israel. Itu adalah cara kerja mereka. Dia punya MO mereka adalah mencari orang tempatan, mencari orang lokal untuk memberikan maklumat. Any kind of information yang berkaitan dengan Hamas mereka akan sasarkan. Jadi itu dah di antara dua objektif yang kita boleh nampak, iaitu yang satunya adalah operational objektif, yang satu lagi adalah dipanggil sebagai the long term objective. Mungkin mereka ingin memberi satu pengajaran kepada penduduk di Gaza dan Hamas bahawa never fight Israel because they will come after you and they will pulverize you anywhere you are, especially in this case. Maknanya dia nak memberi pengajaran supaya jangan melawan dia. Dan kalau kita tengok dari segi sejarah, iaitu pada PLO. Dia menghantam PLO pada tahun 80-an di Lebanon. Dan hari ini Israel pada mereka kerjasama dengan mereka. Mereka cuba melakukan perkara yang sama kepada Hamas, tapi saya tak pasti sejauh mana perkara ini boleh berlaku kerana Hamas mempunyai ideologi yang berbeza daripada PLO. Baik, bicara mengenai objektif, kita lihat macam Dr. cakap tadi memang ada dua objektif. Mereka ada yang sehingga menggunakan penduduk tempatan untuk menjadi spy lah orang kata. Tetapi macam mana sebenarnya sokongan terhadap Israel setakat ini? Sebab kita lihat banyak negara-negara seperti sudah menarik sokongan mereka terhadap Israel, yang kebanyakan negara-negara barat kita lihat pada mula mengatakan Israel boleh untuk mempertahankan diri, tetapi tiba-tiba ramai pula yang berpendapat serangan yang dilakukan oleh Israel perlu dihentikan segera. Jadi macam mana sebenarnya hubungan negara-negara barat yang kebanyakan yang menyokong Israel kini seperti berpaling tadah? Adakah Israel boleh stand alone dalam perjuangan ini ataupun masih ada sokongan-sokongan kecil yang kita tak tahu, ataupun macam mana tu, Doktor? Saya memandang macam ini. Israel adalah sebuah negara yang kalau dia saja pun ada, dia tidak akan back down. Dia akan terus melakukan serangan. Dan dia akan terus melakukan operasi yang dia kira sebagai ini adalah dengan melakukan perkara ini, dia boleh maintain kekuatan Israel, kepentingan Israel terjaga dan untuk kebaikan Israel. Mereka akan lakukan sedemikian. Sebab itulah kalau kita lihat dari segi sejarahnya, hubungan di antara Amerika dengan Israel pun tidak semuanya baik. Ada time low pointnya ada. Sebagai contoh, Israel walaupun dia anggap Amerika sebagai protector dia, tapi ada ejen Mossad yang penetrate dalam CIA untuk dapatkan maklumat. Walaupun dia trusted America so much, tapi masih dia planted ejen dia di dalam agensi-agensi persikan Amerika untuk mendapatkan maklumat-maklumat tertentu. Jadi di sini ada juga ketidakpuasaan dan juga ketidakpercayaan Israel kepada Amerika, dan Israel adalah sebuah negara yang akan melakukan segala benda, moral ataupun tidak bermoral, melakukan berdasarkan undang-undang ataupun tidak berdasarkan pada undang-undang, as long as the objective is achieved. Jadi dalam konteks ini, tak kiralah negara itu menarik sokongan sekalipun, serakan baik di Amerika Syarikat, Eropah dan negara-negara lain, termasuklah menarik duta-duta balik ke negara masing-masing. Israel just doesn't care. What they care most is they make sure that Israel interest is being protected. Dan satu benda lagi, yang menjadi Israel menjadi sebuah negara yang psikotik adalah kerana Perdana Menteri Israel, iaitu Benjamin Netanyahu. Kalau kita teliti sejarah Benjamin Netanyahu, dia adalah seorang ekstremis dan mempunyai sejarah yang hitam dalam politik Israel. Dia adalah antara orang yang menjadi penyumbang kepada terbunuhnya Yitzhak Rabin yang berdamai di antara Israel dengan PLO dalam Oslo Accord 1993.
dia sebenarnya yang membuat provokasi yang menyebabkan orang Israel yang ekstremis, yang fanatik membunuh Yitzhak Rabin. Jadi ini adalah satu terbukti dalam sejarah bahawa itu adalah pendekatan yang Israeli yang kita boleh nampak berlaku pada hari ini. Dan satu poin lagi kalau saya boleh sebut, tidak ada negara yang boleh lawan dengan kekuatan tentera Israel. Kerana dia satunya adalah ada senjata nuklear dan yang keduanya adalah the advancement of technology, ketenteraan dan disokong oleh Amerika. Negara yang boleh menghapuskan Israel adalah negara Israel sendiri. They actually destroy themselves di mata dunia dengan hilangnya sokongan dan dengan perbuatan mereka sendiri. Dunia tidak akan bersama mereka sampai bila-bila. Baik Doktor. Macam Doktor cakap tadi, tiada siapa yang boleh untuk memusnahkan Israel kecuali dalamannya. Meskipun PBB dan juga rakan-rakan sekutu lain sudah menolak resolusi ataupun cadangan Israel untuk memusnahkan rakyat di Gaza. Dan ketika ini, diplomat di Washington, PBB Asia Barat juga sedang membuat pertimbangan dan pilihan berkaitan dengan apa sebenarnya pilihan endgame dan senario-senario pasca perang termasuk penempatan pasukan multinasional ke Gaza pasca konflik. Sementara pentadbiran di Kota Palestin akan mengecualikan ahli politik Hamas. Sebab kita tahu peranan keselamatan dan tadbir urus bagi negara jiran dan pengawasan sementara PBB ke atas Gaza. Jadi macam mana Doktor melihat cabaran-cabaran dalam menjayakan usaha dan pertimbangan endgame? Sebab kita tengok ada banyak variable yang kita boleh lihat. Apa yang antara pilihan yang ada sekarang ini? Yang pertama sekali adalah agak sukar untuk melihat apakah endgame yang sebenar yang bakal berlaku dalam konflik di Palestin ini. Ada beberapa senario yang boleh berlaku. Yang pertama sekali adalah Benjamin Netanyahu remove daripada kuasa sebagai Perdana Menteri Israel dan diganti dengan Perdana Menteri yang lain. Kerana dalam Israel sendiri, walaupun mereka kata mereka bersatu padu menghadapi musuh apa sebagainya, tetapi hakikatnya banyak penentangan yang berlaku dalam politik Israel. Itu yang pertama. Maknanya kalau Benjamin Netanyahu diganti dengan Perdana Menteri yang lain, mungkin mereka akan mengambil pendekatan yang lebih lembut dan mencari penyelesaian yang lebih bersifat jangka panjang. Itu adalah endgame yang pertama. Dan endgame yang kedua adalah melibatkan tekanan-tekanan politik dan ketenteraan daripada luar, daripada negara-negara jiran. Dan saya fikir ini agak sukar untuk dicapai kerana daripada sejarah dan amalan yang lalu, behavior Israel yang lepas, dia tidak menjadi. Di antara hanya satu kumpulan, dua kumpulan saja yang berani lawan dengan Israel ini, iaitu kumpulan Hamas, kumpulan Hizbullah dan proksi-proksi yang lain. Negara-negara negara Arab tidak ada keberanian untuk melakukan sedemikian kerana kosnya agak tinggi kalau negara terlibat dalam peperangan dengan Israel. Kerana ia akan melibatkan rakyat mereka terkorban kerana serangan Israel ke atas negara mereka. Jadi the future is quite bleak at this point. Dan saya tidak berani untuk membuat apa-apa telahan bagaimana bentuknya sebab dalam sains politik dan pengajian keselamatan dia ada satu konsep dia pakai the imponderables. Maknanya satu senario, satu situasi yang bakal berlaku di masa akan datang yang tidak ada orang predik. Contohnya, tiba-tiba Benjamin Netanyahu meninggal dunia. This is unpredictable. Jadi dalam analisa isu keselamatan, benda-benda macam ini perlu diambil kira. Cuma yang kita boleh tengok sekarang ini adalah the status quo remain dan kalaulah betul berlakunya peperangan itu berakhir, maka sebagaimana yang disebutkan oleh Azib tadi, keperluan untuk negara-negara Islam menghantar the peacekeeping mission di Gaza. Dan satu bentuk pentadbiran perlu diwujudkan supaya tidak berlaku the political vacuum di sana kerana ia boleh menjadikan Gaza satu lagi tempat untuk berkumpulnya kumpulan-kumpulan yang tidak sepatutnya wujud di situ. Baik, terima kasih banyak Dr. Ahmad Al-Muhammadi atas perkongsian dan sedikit analisis sebulan perang antara Israel dan juga Palestin.